الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bertemu pada petang ini untuk meneruskan sesi yang kedua perbahasan kitab Bid'ul Qurra Al-Qadimah wal Mu'asirah, karangan Al-Syekh Al-Allamah Bakr Ibn Abdullah Abu Zaid rahimahullah, yang mana asalnya pada sesi yang pertama dulu kitab ni kita bahaskan menggunakan PDF ini kitab ini. Kita dah bincangkan tentang muqaddimah penulis rahimahullah, iaitulah pentingnya menegur dan juga memberikan nasihat dan peringatan terhadap perkara-perkara baharu yang diada-adakan di dalam agama, khususnya perbahasan berkenaan dengan bid'ah-bid'ah yang melibatkan pembaca-pembaca Al-Quran, Qurra'ul Quran, pembaca-pembaca Al-Quran. Dan kita dah sebutkan sebelum ini, antara punca utama tersebarnya bid'ah di dalam pembacaan Al-Quran, praktikal pembacaan Al-Quran adalah berpunca dari sikap al-ifrat wal-ghuluw fid din, sikap melampau-lampau di dalam agama. Begitulah juga dha'ful basirah wal fiqh, kelemahan dalam ilmu basirah, pengetahuan fiqh, dan juga sebab tersebarnya bid'ah ini, bid'ah-bid'ah yang disebutkan oleh para ulama, sama ada yang telah lalu ataupun yang muasirah, ulama-ulama yang kontemporari. Iaitulah puncanya apabila tersebarnya hal ini berpunca dari as-sukutu anha, disebabkan oleh perbuatan mendiamkan diri daripada memberi peringatan terhadap bid'ah dan meninggalkan perbuatan tahzir daripada bid'ah tersebut. Kerana banyaklah sebab-sebab dan faktor-faktor yang mendorong perbuatan ataupun sikap senyap dari kebatilan ini. Baik. Dan Syekh telah menyebutkan beberapa contoh bid'ah yang berkait dengan pembaca-pembaca Al-Quran. Antaranya yang kita dah sebutkan sebelum ni, apa yang disebutkan sebagai at-tanattu' bil qira'ah wal waswasah fi makharijil huruf. Baik, kita masuk yang sebelum ni kita berhenti pada perkataan Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Beliau mengatakan, beliau memberikan pesanan kepada semua pembaca Al-Quran dan semua umat Islam secara khususnya, secara umumnya, iaitulah apa? Kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala ta'buduha atau fala ta'abbaduha. فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء
wa khudhu bi tariqin man kana qablakum. Iaitulah apa? Setiap ibadat yang tidak dilakukan atau yang tidak dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kalian beribadat dengannya, janganlah kalian melakukannya. Kerana orang yang awal, orang golongan yang terawal tidak meninggalkan sesuatu pun, melainkan mereka dah tinggalkan petunjuk, mereka dah tunjukkan, mereka tak tinggalkan untuk orang yang kemudian ini, maksudnya terkapar-kapar mencari penjelasan, tetapi mereka dah tinggalkan petunjuk. Sebagaimana Nabi SAW meninggalkan kepada para sahabat petunjuknya. Fattaqullaha ma'syarul qura. Fattaqullaha ma'syarul qura, kata Huzaifah, maka bertakwalah kepada Allah wahai pembaca-pembaca Al-Quran. Wa khudhu bi tariqin man kana qablakum. Ambillah, tempuhilah jalan orang-orang yang datang sebelum kalian, iaitulah salafus salih. Baik. Kita masuk pada mabhasul awal, pembahasan yang pertama. Fi bid'il qurra allati nabbaha 'alaiha al-ulama. Pembahasan pertama pada menjelaskan bid'ah yang dilakukan oleh al-qurra, para pembaca Al-Quran, yang telah diperingatkan akannya oleh ulama. Kata Syekh rahimahullah, i'lam anna tafri'a bid'iyatiha, anna tafri'a bid'iyatiha wa huwa bitanziliha ala usuli sunnati li dar'il bid'ah. Wa qad taqaddama al-ima' ila asliha fi muqaddimati hadhihi an-nabdhah. فمن هذه البدع التي نبه عليها العلماء. Baik. Maka ketahuilah, kata Syekh, bahawasanya tafri', yakni cabang, maksudnya mengeluarkan cabang, furu', iaitulah dalam untuk menghukumkan bid'ahnya sesuatu amalan, ianya adalah sama seperti menurunkan ataupun bitanziliha ala usulis sunnah lidar'i al-bid'ah. Maksudnya bila membahaskan berkenaan dengan tafri', yakni cabang-cabang bid'ah, maksudnya yang daripada usul dipecahkan kepada furu', cabang-cabang bid'ah ini, ianya adalah sama seperti kita kata meletakkan sesuatu perkara dengan tanzil, di sini tanziluha ala usulis sunnah, iaitulah menyesuaikan furu'-furu' tersebut, iaitulah diletakkan cabang-cabang tentang bid'ah tersebut yang berasaskan apa? Akar ataupun usul sunnah, yang mana termasuk daripada usul sunnah di dar'il bid'ah, untuk menolak bid'ah. Termasuk daripada usul ahli sunnah adalah menolak bid'ah. Sabda Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Maka berwaspadalah kalian dari perkara baharu yang diada-adakan di dalam agama. Kerana setiap perkara yang baharu itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Itulah juga sabda Nabi SAW, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan, yang beramal dengan amalan yang tidak ditunjukkan, yang tidak ada asalnya dari petunjuk kami, dari ajaran kami, maka ianya tertolak, tidak diterima. Demikian juga sabda Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu urusan amalan ataupun keyakinan, i'tiqad ataupun amalan dalam agama ini, disandarkan kepada agama ini yang tiada asalnya, tiada asal usulnya dalam syariat, dalam urusan kami, fi amrina ay syar'ina, dalam syariat kami, fahuwa raddun, maka ianya tertolak. Jadi itu termasuk usul ahli sunnati wal jamaah, sebagaimana juga ditakrirkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah di dalam usul sunnah. Baik. وقد تقدم الإماء إلى أصلها في مقدمة هذه النبذة فمن هذه البدع التي نبه عليها العلماء. So di sini Syekh Bakr Abu Zaid rahimahullah, dia menegaskan bahawasanya apa yang ditafri'kan, yakni dicabang, dikeluarkan cabang-cabang bid'ah ini. Bila disebut cabang-cabang, maksudnya dia banyak lah kan, dia bercabang-cabang lah bid'ah ni. Dia ada usul dan dia ada cabang-cabang. So cabang-cabang ni
ibarat macam kita kata ranting-ranting yang kecil-kecil. Kan? Baik, yang mana apa yang diungkapkan dalam kitab ini, Syekh nak tegaskan, iaitulah ada asalnya, iaitulah apa? Dalam nak mengatakan hal tersebut adalah bid'ah, diambil daripada usulus sunnah, diambil daripada apa yang disebut sebagai asas-asas prinsip-prinsip sunnah. Dan وقد تقدم الإيمان إلى أصلها في مقدمة. So kita dah sebut sebelum ni, dah Syekh dah isyaratkan berkenaan dengan usul itu di dalam muqaddimah kitab ringkas ini. Baik. Kemudian Syekh bagikan contoh. فمن هذه البدع التي نبه عليها العلماء. Termasuk daripada bid'ah-bid'ah yang telah diperingatkan oleh para ulama akannya. Yang pertama, التنتع بالقراءة والوسوسة في مخارج الحروف بمعنى التعسف والإسراف خروجا عن القراءة بسهولة واستقامة، كما قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقوله سبحانه ورتلناه ترتيلا. وأن إعطاء الحروف حقها من الصفات والأحكام إلى تجويد متكلف. وفي الحديث من أراد أن يقرأ القرآن رطبا، الحديث أي لينا لا شدة في صوت قارئه. Baik. Bid'ah yang pertama, iaitulah sikap melampau-lampau. At-tanattu' maksudnya melampau-lampau, berlebih-lebihan dalam membaca Al-Quran. Macam mana bentuknya? Sehingga menimbulkan was-was dalam mengeluarkan huruf-huruf, yang ini dalam makharijul huruf. Faham? So kita kena faham istilah ataupun ungkapan yang diungkapkan oleh Syekh. At-tanattu' bil qira'ati wal waswasati fi makharijil huruf. At-tanattu' apa maksudnya? Tanatta'a, yatanatta'u, tanattu'an. Tanatta'a, yatanatta'u, tanattu'an. Kita kata sikap yang melampau-lampau, berlebihan. Maksudnya yang melampau-lampau, berlebihan, yang menyusah-nyusahkan, yang boleh menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang berlawanan dengan sunnah, berlawanan dengan sunnah. Baik. Sebab itu Nabi SAW bersabda, halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Maksudnya Nabi mengungkapkan orang yang bersikap melampau-lampau dalam mempraktikkan agama ini akan musnah. Maksudnya akan celaka, akan rosak, akan halik. La yazighu anha illa halik. Allah, Nabi SAW tinggalkan kita, kepada kita mahajjatil bayda, lailuha kanahariha. Cara bacaan Al-Quran ni Nabi dah tunjukkan, Nabi dah ajarkan kepada para sahabat, jelas. Al-Quran diambil dengan talaqi, musyafahatan, diambil dari mulut masyayikh, jelas. Begitulah juga makharijul huruf. Makharijul huruf, huruf-huruf yang dilafazkan, Nabi SAW sudah jelaskan, sudah bacakan kepada sahabat, sebagaimana yang sampai kepada kita hari ini. Tetapi perbuatan at-tanattu' maksudnya berlebih-lebihan, iaitulah apa? Tergelincir dari mahajjatil bayda tadi, tergelincir dari sifat yang sepatutnya dipelajari Al-Quran itu, lalu dilakukan dengan bersikap melampau-lampau, sehingga menimbulkan kemudaratan seperti menimbulkan was-was. Ini Syekh terus sebut,
fi makharijil huruf, dalam mengeluarkan makhraj huruf. Maksudnya sampai dia belajar nak sebut dad tu sampai dia jadi was-was. Sampai dia ni jenis ni, anda bagi contoh yang mudah. Orang yang was-was dengan tajwid ni selalunya dia sampai tahap, kalau dia dah mengaji tajwid ni sampai tahap, dia kita kata tahap, mungkin dia rasa macam dah tahap tinggi dah kan. Bila dia pergi semayang dekat mana-mana masjid, kemudian dia macam rasa macam tak sah. Ada setengah orang dia kata sebab dia baca dad tak betul, so dia pun tinggal kan. Ini macam was-was lah. Kecuali lah kalau memang Tok Imam tu baca habis terus, memang tunggang langgang, memang huruf pun memang makhraj huruf ni memang lari langsung sampai tertukar makna kan. Misalnya ihdinas syiratal mustaqim ke kan, sin tu bertukar dengan shin ke kan, sad tu bertukar dengan shin ke, ihdinas syirat ke, ditukar maksud terus. Itu kecuali itu tak apalah, dia rasa tak sah, maksudnya dia kata tak sah, maksudnya dia tinggalkan bacaan imam tu, tak jadi masalah. Tapi ini yang jenis macam maksudnya kalau dia dengar sikit, silap sikit, maksudnya bagi dia tak tepat, maksudnya macam apa yang dia belajar, macam dia macam dah letak dia punya kaedah sendiri, yang maksudnya membawa kepada was-was. Akhir sekali dia was-was, dia tengok orang ni. Kemudian ada juga satu bentuk was-was yang boleh berlaku apabila dia suka nak mendengar bacaan orang, dia menghukum bacaan orang, ataupun dia mendengar tu tak betul, tak macam Tok Syekh aku baca. So dia compare kan, kadang-kadang tu dia membuat comparison yang salah. Kadang-kadang dia compare suara, dia tak compare dari sudut tajwid. Kalau compare tajwid tak menjadi masalah, tapi kalau di compare dari sudut suara menjadi salah. Tapi dia faham kononnya suara Syekh dia itu juga termasuk hukum tajwid ataupun lenggok ke. Jadi ini membawa kepada tanattu', ataupun kita kata membawa kepada was-was. Yang ini was-was dalam makharijul huruf, ataupun was-was dalam makharijul huruf ni sampai tahap dia kata aku tak maulah mengaji Quran ni pasal susah. Ini was-was juga. Syaitan datang dekat dia, syaitan kata kau jangan, susahlah mengaji tajwid ni, kau bacalah Quran, kau baca terjemahan je lah. Tengok. Akhir sekali dia malas baca Quran. Disebabkan oleh apa? Mungkinlah dia bertemu dengan tenaga pengajar yang agak syadid ke, agak memang betul-betul memang dia kalau tak keluar betul kena tepat 100%, sampai kawan tu kalau tak boleh pun dia nak paksa juga, susah lah. Dia kena faham lah, guru tajwid dia kena faham kemampuan khatibun nas biqadri uqulihim. Dia kena tengok keadaan lisan. Bukan semua orang yang mampu untuk mengeluarkan huruf itu dengan tepat 100% macam dia belajar daripada syekh dia. Tambah-tambah lagi kalau di kalangan orang-orang yang mungkin baru nak belajar Al-Quran. Kita tak bincang orang yang dah pakar kan, orang yang pakar tak apalah. Tetapi orang yang orang yang baru nak mengaji. So sebenarnya guru-guru tajwid mereka kena memudahkan. Maksudnya jangan bagi sampai tahap timbulnya tanattu'. Tanattu' ni maksudnya sampai memberat-beratkan, sampai apa menyebabkan yalah sampai nak keluar satu huruf, makhraj huruf ni terpaksa kena dia kena menjerit dulu ke, ataupun dia kena masukkan apalah benda, dibuat benda pelik-pelik kan. Jangan sampai tahap. Maksudnya belajarlah tajwid sekadarnya maksudnya sekadar kita menjaga hak-hak huruf, makhraj huruf, hukum-hukum matnya, hukum-hukum yang ada di dalam perbahasan tajwid, supaya tidak lari maknanya, dan bacaan kita bacaan yang sahih, bacaan yang seperti mana yang kita kata yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. So maksudnya kita nak maksudnya terlampau, maksudnya tanattu' ini termasuk dalam bid'ah, melampau-lampau sehingga membawa kepada was-was. Apa dhabitnya was-was ni sampai tahap maksudnya dia meninggalkan terus bacaan Al-Quran, ataupun dia terjebak dalam bid'ah yang lain, dalam apa sahaja, maksudnya dia buat metod baru ke macam mana nak sebut, macam tu kan, maksudnya sampai tahap takalluf. Tanattu' ni juga bermaksud takalluf. So Nabi larang, berdasarkan hadis Nabi SAW, halakal mutanatti'un, celakalah orang yang melampau-lampau. So melampau-lampau ni dalam semua aspek, dalam semua aspek ada sifat, kita kata ghulu ni, melampau-lampau dalam berbuka puasa,
melampau-lampau dalam apa, melagukan Quran, melampau-lampau dalam melagukan Quran pun bid'ah, melampau-lampau kan, sampai tahap buat lagu muzik, buat lagu dengan base pada alat-alat muzik, buat base pada lagu-lagu fasik, lagu-lagu yang kita kata yang haram, yang kita kata yang makruf, ahli fusaq, dan sebagainya. Itu juga melampau kan. Melampau banyak lagi. Melampau apa? Melampau dalam pakaian, melampau dalam banyak, termasuklah melampau dalam qiraah, dan juga belajar hukum tajwid sampai tahap dia seakan-akan dia hanya fokus. Ini pun juga termasuk dalam tanattu'. Dia menghabiskan waktunya, menghabiskan usianya hanya semata-mata mempelajari tajwid sepanjang usianya, tanpa dia mempelajari ilmu-ilmu lain yang nak membawa dia untuk memahami Al-Quran. Itu juga termasuk tanattu'. Maksudnya ditinggalkan ilmu tafsir, ditinggalkan ilmu akidah, ditinggalkan ilmu hadis, langsung tak ada. Yang hanya dia tahu mengaji ilmu, mengaji tajwid. Memang tajwid adalah hukum. Kita kata yang kita kata fardu ain ke atas pembaca Al-Quran yang nak baca Al-Quran, untuk mengetahui hukum, untuk mengetahui makhraj huruf dan mengajarnya. Fardu kifayah, makruf, dengan ijma' ulama. Tetapi apa? Perbuatan melampau-lampau. So kita bukan kata, kita kena faham, bukan Syekh nak kata jangan belajar ilmu tajwid. Wajib belajar ilmu tajwid, tetapi berpada-pada. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan. Maksudnya ada lagi cabang-cabang ilmu lain yang perlu kita pelajari. Janganlah sampai kita tahap was-was tu, sampai mengaji tajwid tu sampai apa? Sampai itu saja yang kita faham bacaan Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu bukan setakat dituntut untuk kita baca dengan memperbaiki bacaan semata-mata, juga kita dituntut untuk memahami maknanya. So sangat rugilah kalau kita hanya baca tanpa kita faham makna. Baik. Dan kata Syekh lagi di sini, bermakna ta'assuf wal israf khurujan 'anil qira'ati bisuhulatin. Maksud tanattu' dengan bacaan qiraat bacaan Quran ini, dan juga was-was, sehingga menimbulkan was-was dalam mengeluarkan huruf, makharijul huruf. Bermakna apa? Ta'assuf maksudnya perkara yang takalluf. Al-israf, melampau-lampau tadi, yang keluar daripada sifat qiraah yang simple, yang mudah, yang Nabi ajarkan kepada sahabat. Wastiqamah, dan yang lurus bacaan. Tengok Syekh menjelaskan apa? Iaitulah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, warattilil Qur'ana tartila. Dan juga warattalnahu tartila. So Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil, iaitu dengan tajwid, dengan menjaga hak-hak huruf. Iaitu dimaksudkan dengan istiqamah wasuhulah. So maksudnya bila mengaji tajwid mesti kena himpunkan dua sifat ini. Yang mana ada sifat ini pada bagaimana Nabi mengajar para sahabat bacaan Al-Quran, iaitulah istiqamah wa suhulah. As-suhulah wa istiqamah. Mudah, tidak memberat-beratkan. Maksudnya tidak memberat-beratkan di sini maksudnya apa? Maksudnya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah mengikut kemampuan kamu. Faqra'u ma tayassara min al-Quran. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maksudnya Allah tak membebankan kita melainkan apa yang sekadar kemampuan kita. Wa idza amartukum wa idza nahaitukum anhu fantahu. Wa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apabila aku larang kalian daripada sesuatu perkara, maka hendaklah kalian berhenti daripada perkara tersebut. Hendaklah kalian menjauhi perkara tersebut. Maksudnya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata halakal mutanatti'un, celakalah orang yang melampau-lampau, maka kita kena meninggalkan sikap dan perbuatan melampau-lampau. Kemudian Nabi SAW kata apa? Wa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu perintah, maka lakukanlah, laksanalah perintah itu mengikut kemampuan kalian. Maksudnya apa? Suhulatun wastiqamah. Istiqamah maksudnya apa? Bacaan Al-Quran itu mesti menepati hukum tajwid. Tak boleh bermudah-mudah juga. Tak boleh dia kata
Tak baik, tak seperti setengah orang dia kata tak perlu belajar tajwid. Baca je Quran macam mana yang kita suka. Baca macam surat khabar je. Salah. Kerana apa? Bertentangan dengan sifat pengajaran Al-Quran yang Nabi ajarkan kepada sahabat, iaitulah apa? Istiqamah, lurus. Lurus maksudnya apa? Warattil al-Qur'ana tartila. Warattalnahu tartila. So Allah Taala ajar Nabi, Jibril ajar Nabi SAW bacaan Al-Quran ini dengan tartil, maka mesti kena jaga hak dia. Mesti kena jaga hukum, makhraj, huruf dan sebagainya yang ada dalam perbahasan ilmu tajwid. Itu maksud istiqamah. Yang kedua, suhulah. Maksud suhulah ai ghairu mutakallif, ai ghairu takalluf, tanpa ada bentuk menyusah-nyusahkan. Thabit dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya nuhina 'anit takalluf. Kami ditegah daripada perbuatan menyusah-nyusahkan, takalluf. Termasuk bentuk takalluf yang Syekh tegur di sini, iaitulah apa? Asalnya mengaji ilmu tajwid ni asalnya hanya untuk memudahkan bacaan Al-Quran berdasarkan hukum tajwid, iaitu menjaga hukum hakam matnya, makhraj hurufnya dan sebagainya, sifat-sifat huruf dan sebagainya, tetapi membawa kepada melampau-lampau sehingga tahap boleh menimbulkan was-was tadi, ataupun perbuatan yang bercanggah dengan syariat, membuat bid'ah dan sebagainya. Ataupun macam contoh takalluf ni, maksudnya bila nak sebut satu huruf tu, dia comparekan pula dengan dibuat muzik ke, alat muzik ke, ataupun dibuat nada-nada yang tertentu, kemudian kononnya atas alasan untuk memperbetulkan huruf ataupun bacaan salah. Itu maksudnya takalluf. Itu bentuk takalluf. Baik. Wa fil hadis man arada an yaqra al-Quran rataban. So Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan barang siapa yang nak baca al-Quran dengan rataban, maksudnya basah. Maksudnya apa? Linan la shiddata fi sauti qari'ihi. Maksudnya penuh kelembutan dan tidak ada kesusahan pada suara pembacanya. Ini kalau kita tengok maksud rataban ini basah. Apa maksud basah, membaca Al-Quran dengan basah? Maksudnya apa? Istiqamah wa suhulah tadi. Jaga hak-hak huruf, kemudian jangan menyulit-nyulitkan. Jangan menyulit-nyulitkan. Maksudnya sama juga dalam konteks menyulit-nyulitkan ni. Kalau kita bertemu dengan ada orang yang dia tak boleh sebut satu huruf tu, kita tak boleh paksa dia. Jangan paksa dia, sehingga menyebabkan dia berputus asa, ataupun menyebabkan dia melarikan diri daripada Al-Quran, ataupun dia menjauhkan diri daripada bacaan Al-Quran. Kerana itu juga adalah punca kenapa ada sebahagian orang yang menganggap bahawasanya bacaan Al-Quran ni susah. Memang kita tak boleh memudah-mudahkan, tetapi dalam masa yang sama kita jangan menyusah-nyusahkan. Kita tidak mengambil mudah, kita tak bermudah-mudah, tetapi kita memudahkan. Kita tak bermudah-mudah, kita mempermudahkan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, perintah Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mengutuskan Mu'adz untuk berdakwah, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Pemudahkan, jangan persulitkan, jangan menyusahkan. Yassiru wala tu'assiru, pemudahkan, jangan persulitkan. Basyiru wala tunaffiru, berikan khabar gembira dan jangan menyebabkan orang lari daripada agama Allah. Disebabkan oleh perbuatan kita menyusah-nyusahkan tadi, takalluf, menyebabkan ada setengah orang yang menganggap susah untuk membaca Al-Quran, sehingga mereka takut dan bimbang, takut sampai tahap bacaan tu, kalau maksudnya dia nak kena tepat tu 100% macam apa guru dia. Memang tak sama, lisan manusia ni berbeza-beza. Tetapi kita kena meraihkan. Baik. Kemudian yang dimaksudkan dengan rataban, Nabi sebut barang siapa yang nak baca Al-Quran dengan basah. Basah maksudnya rataban di sini linan la shiddata fi sauti qari'ihi, sebagaimana disebutkan di dalam kamus Tajul Urus, dan juga yang ditakrirkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam Ighathatul Lahfan. Maksudnya apa? Maksudnya suara yang basah membaca Al-Quran ini yang dipuji oleh Nabi SAW, iaitulah yang mudah, yang tidak ada perbuatan menyusah-nyusahkan dalam suara pembacanya. Maksudnya tak sampai kita kata menyusah-nyusahkan pembacanya. Maksudnya dibaca dengan nature, dibaca dengan suara dia yang asal, yang asli. Bukan dia buat-buat, tasannuk, takalluf dengan macam-macam hari ini. Baik, itu akan dibahaskan kemudian. Baik, yang ketiga
Yang ketiga, al-khuruju bil qira'ati an lahnil arabi ila luhunil ajami. Membaca Al-Quran dengan keluar daripada qira'ah, bacaan yang lenggok, kita kata lenggok Arab, lalu memilih lenggok-lenggok ajam. Maksudnya asal Al-Quran, bila kita sebut Al-Quran ni turun dalam bahasa Arab, turun kepada Nabi Muhammad SAW yang berbangsa Arab, yang lisannya adalah afsahul lisanil Arab, lisan Arab yang paling fasih. Begitulah juga para sahabat Nabi. Maka sudah tentulah lenggok bacaan, maksudnya cara bacaan, lagu, irama yang kita baca, lagu bacaan juga mesti mengikuti bacaan orang Arab. Termasuk bid'ah kita berpaling dari lahnul Arab, daripada lenggok bacaan orang Arab, lalu kita memilih luhunul ajam, iaitu lenggok-lenggok bacaan ajam. Yang ni perinciannya ana minta tolong tanya kepada pakar. Tetapi yang maksudnya ana faham di sini, iaitulah apa? Bacaan dengan luhun al-ajam di sini iaitulah bacaan yang dibuat-buat. Bacaan yang dibuat-buat yang kita kata diambil dari rima-rima ataupun rentak-rentak alat-alat muzik, ma'azif yang datang kemudian, khususnya yang berlaku apabila berlakunya asimilasi budaya antara umat Islam dengan budaya-budaya Parsi dan juga budaya-budaya asing, lalu menyebabkan berlakunya hal tersebut masuk ke dalam sebahagian umat Islam. Mereka menggunakan bacaan dengan bacaan lenggok-lenggok, kita kata, yang bukan lenggok Arab. Baik, wallahu ta'ala a'lam. Baik, kata Ibnu Qutaibah rahimahullah dalam Mushkilul Quran, وَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ بِلُغَاتِهِمْ ثُمَّ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَأَبْنَاءُ الْعَجَمِ لَيْسَ لَهُمْ طَبْعُ اللُّغَةِ فَفَهَمُوا فِي كَثِيرٍ مِنَ الْحُرُوفِ وَذَلُّوا فَأَخَلُّوا. Intaha kalam. Baik, dahulunya para sahabat Nabi, tabi'in, mereka baca Al-Quran dengan bahasa mereka, bahasa Arab, bahasa Arab yang fasih. Kemudian bila mereka pergi, datanglah kaum yang datang selepas mereka, iaitulah di kalangan penduduk-penduduk negeri, di kalangan anak-anak orang ajam yang tidak ada kita kata mereka tidak terbiasa dengan tabiat lughah, bahasa Arab. Lalu mereka telah apa? Mereka telah menyelewengkan huruf-huruf bacaan-bacaan itu, dan mereka telah, kita kata apa? Mereka telah membaca dengan bacaan-bacaan yang kita kata yang tidak berdasarkan lenggok orang Arab. Maksudnya bacaan yang bukan bacaan Arab. Baik, qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa min dhalika ay makaid asy-syaitan al-waswasatu fi makharij al-huruf wa at-tanattu' fiha. ثم قال ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم يتبين له أن التنطع والتشدق والوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته. Baik, termasuk daripada tipu daya syaitan, kata Ibnu Qayyim, tipu daya syaitan, iaitulah menimbulkan waswas ketika mengeluarkan huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf bacaan, kita kata makharijul huruf. Dan barang siapa masih was-was dan juga tanattu', sikap menyusah-nyusahkan, maksudnya katakan nak belajar makhraj huruf tu sampai bertahun-tahun bertahun-tahun ataupun berbulan-bulan, tak habis-habis makhraj huruf tu, berbulan-bulan sampai dah tak ada dah benda tu je kan. Jadi itu tanattu'. So, contohlah, nak bagi contoh macam mana kita kata yang tu, yang setakat pengalaman tu macam tu dah. Tapi sekarang ni alhamdulillah masyarakat kita semakin makin kita kata memahami, mereka tahu, dan guru-guru di kalangan ahli sunnah yang mengajar tajwid pun ramai, mereka tak menyusah-nyusah. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit kita kata kebiasaan yang menyusah-nyusahkan itu sudah tidak ada. Baik, kemudian kata Ibnu Qayyim lagi, barang siapa yang meneliti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakrirkan bagi pembaca-pembaca Al-Quran, iaitulah apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui ke semua bacaan-bacaan ahli lisan, iaitulah apa? Kullu lisan, ahli kulli lisan,
Maksudnya Nabi meraihkan setiap bacaan-bacaan para sahabatnya, qiraatihim. Maka menunjukkan apa? Sebab satu lagi, kerana apa? Kerana Al-Quran ni Allah Ta'ala, rahman Allah Ta'ala, Al-Quran turun dengan 7 huruf. Maksudnya dengan 7 dialek, dalam dialek bahasa Arab. Maksudnya apa? Meraihkan perbezaan. So itu antara hikmah kenapa Nabi SAW kata unzila al-Quran ala 7 ahruf. Quran itu turun dalam 7 huruf. Maksudnya dalam 7 dialek. Baik, jadi dekat situ kalau kita nampak keluasan yang ada dalam bacaan Al-Quran ini, kalau kita cuba sempitkan dengan apa? Dengan memfokuskan hanya kepada satu cabang makharij huruf sahaja semata-mata, maka kita telah menyempitkan apa yang telah diluaskan oleh Nabi SAW. Maksudnya di sini, perbuatan mereka yang apa? Melampau-lampau dalam mempelajari hukum makharij huruf, contoh, maka itu termasuk daripada tipu daya syaitan. Sebab apa tipu daya syaitan? Sebab dia memalingkan daripada tujuan asal Al-Quran diturunkan. Kerana bukanlah petunjuk Nabi SAW. Kata Ibn Al-Qayyim, yatabayyana lahu anna at-tanattu' wa at-tashadduq wal waswasah fi ikhraj al-huruf laysa min sunnati. Perbuatan melampau-lampau dalam mengeluarkan huruf, dalam mempelajari makharij al-huruf, yang ini sampai tahap kena apa? Menyusah-nyusahkan lisan ini, sampai tahap kena, ialah sampai tahap tu kena teran suara tu, nak kena sampai tahap macam teruk sangat lah, macam kita kata teruk sangat lah, sampai boleh pingsan lah, macam tu lebih kurang lah kan. Tapi taklah berlaku macam tu kan. Dan sampai menimbulkan was-was, aku ni baca betul ke tak ni, aku baca betul ke tak ni, dot ni betul ke tak ni, sin ni betul ke tak ni, ha ni betul ke tak, sampai nak sebut ha tu pun maksudnya berulang-ulang kali. Macam tu was-was. Sama macam kita tengok orang yang ambil wuduk was-was kan. Maksudnya dia ambil wuduk sampai basah baju dia, sampai basah satu baju dia, lenjan, lenjun baju dia. Begitulah juga ketika dia nak menyebutkan bacaan Al-Quran, tu diulang-ulang, maksudnya sampai tahap teruk sangat. Maka itu termasuk daripada sunnah Nabi SAW. Was-was, terlampau was-was, itu termasuk bid'ah. So nampak. So bukan kita katakan mempelajari makharijul huruf tu bid'ah, tetapi melampau-lampau dalam mempelajarinya ataupun sehingga menimbulkan kesusahan, takalluf, menyulitkan, dan juga menimbulkan was-was, sehingga tak baca Quran terus. Itu termasuk daripada makaid syaitan, tipu daya syaitan. Macam mana dia nak slow step by step, macam mana dia nak bagi seseorang itu apa? Tak mau baca Quran. Itu paling macam susah lah baca Quran ni. Dan sekarang aku baca translation sajalah. Ini yang berlaku pada sebahagian golongan yang dikatakan sebagai anti hadis, ataupun golongan Quraniyun, ataupun golongan mereka ni bukan Quraniyun, mereka ni adalah apa? Anti hadis, mereka ni anti sunnah, yang mana mereka tak mau baca Al-Quran kerana bagi mereka susah. Tajwid ni susah. Sebab itu mereka kata cukuplah kami hanya bergantung dengan translation. So, nampak? Sedangkan dia tak dapat pahala ketika membaca translation. Baca translation, terjemahan, dengan baca betul bacaan Quran yang asal, lafaz yang asal bahasa Arabnya itu beza. Kerana Al-Quran lafaznya itu yuta'abbadu bitilawatihi. Kerana apabila kita membaca lafaz-lafaz Al-Quran, alif, lam, mim itu satu huruf, kita akan dapat 10 pahala. Bukanlah alif, lam, mim itu satu huruf. Alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Maksudnya bayangkan kebaikan yang dia telah terhalang apabila dia tak mahu membaca Al-Quran. Kerana bagi dia susah untuk mempelajari Al-Quran, kerana kata dia susah belajar tajwid. Lalu dia pun bacalah translation, dia pun jadi last sekali jadi anti hadis. Ni ada. Kita pernah jumpa ramai orang yang macam ni. Dia malas baca Quran. Dia tak mau susah sikit. Memanglah ada kesusahan pada awalnya dalam nak mengungkapkan makharijul huruf, makhraj huruf ni. Awal-awal tu memanglah susah. Tetapi lama-lama bila dibiasakan lisan itu dengan Al-Quran, maka mudahlah. Kalau dia boleh belajar bahasa Perancis, sampai boleh jadi pelat Perancis. Dia belajar bahasa Amerika, bahasa apa? Inggeris. Dengan logat Amerika, dengan logat Britain, siap boleh buat lagi apa gaya tu. Dengar pun dah macam orang putih. Kenapa dia tak memberi alasan? Masih lagi dia nak bagi alasan lagi kerana tak mahu belajar Al-Quran. Menunjukkan dia memang dipalingkan oleh Allah. Tidak ada alasan, kerana Allah Ta'ala bagi kita lisan yang sama. Lisan orang Melayu sama lisan. Allah Ta'ala bagi lisan yang kita boleh latih.
Latih dengan apa? Dengan baca Al-Quran banyak. Baca sehingga Al-Quran itu jadi mudah di atas lisan kita. Rataban. Maksud rataban di sini linah. Wa laysa lahu shiddah fi sauti qari'ihi. Ya, tak ada kesusahan bila kita nak ungkapkan. Maksudnya kita kena usaha untuk baca Al-Quran sampai kita mahir. Sampai kita mahir. Kena ada usaha. Kena belajar tajwid. Jangan sampai Quran berat atas lisan kita. Susah nak sebut Quran. Ada cerita pengalaman ana. Bila ana pernah bertemu dengan orang yang mengajar syariah, orang yang mengajar agama, mengajar bidang agama. Tetapi kita boleh lihat sejauh mana jauh atau dekatnya dia dengan agama apabila dia membacakan Al-Quran. Maksudnya, kita boleh lihat beza orang yang Al-Quran sentiasa menjadi bacaannya, maksudnya akan ringan, Al-Quran akan keluar dari mulutnya. Berbeza dengan orang yang agak susah, kerana dia sendiri yang, kita kata dia sendiri yang tidak berusaha untuk menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama dan bacaan hariannya. Sebab itulah yang menyulitkan dia untuk membaca ataupun mengungkapkan ayat-ayat Al-Quran. Sebab itu kita di bulan Ramadan ini, kita gunakan kesempatan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, gunakan kesempatan yang ada untuk kita melatih diri kita untuk membudayakan Al-Quran dalam kehidupan kita. Jangan kita rasa bahawasanya Al-Quran ini maksudnya susah. Maksudnya kita kena belajar daripada guru-guru Al-Quran yang memang berkelayakan, daripada mereka yang mengajar tajwid Al-Quran, pakar dalam tajwid dan sebagainya. Belajarlah Al-Quran, tetapi janganlah kita melampau-lampau dan jangan kita bermudah-mudah juga. Kita kena bagi tahu dua. Sebab ahli sunnah dia bainal ifrat wa tafrid. Dia pertengahan. Kita tak melampau-lampau sampai tahap nak mengaji tajwid ni sampai tajwid saja 70 tahun dia hidup, 70 tahun mengaji tajwid. Ilmu lain tak belajar. Kita juga tak seperti orang yang bermudah-mudah tadi, dia tak mau mengaji tajwid, dia kata susah, lalu dia pun baca translation saja. Sangat rugi. Kalau dia baca translation, dia tak dapat pahala huruf yang dibaca. Satu huruf tu dia tak dapat. Sangat-sangat rugi. Sangat-sangat rugi. Sebab itu ini kita kena perbetulkan dalam masyarakat. Jadi perbuatan melampau-lampau tadi adalah bid'ah. Baik. Dan juga kata Ibnul Qayyim, makaidis syaitan, termasuk daripada tipu daya syaitan. Slow by step by step. Dia nak supaya kita jauh daripada Al-Quran sikit demi sedikit. Dia bagi alasan, susah lah nak mengaji tajwid ni, gini, syaitan nak. Sebab itu kita kena buangkan perasaan dan was-was syaitan tu. Mengajilah tajwid daripada guru yang berkelayakan. Jangan putus asa mengaji tajwid sampai kita boleh baca Quran sebagaimana yang kita kata yang sahih. Baik. Yang keempat, memanglah kita kata mana kita nak boleh dapat sempurna macam bacaan syekh kita, sempurna macam bacaan Syekh Huzaifi ke Syekh Muhammad Ayyub ke Syekh yang qari yang hebat. Memanglah mana ada orang yang berakal boleh kata kita boleh tiru sebiji-sebiji. Tak, sebab apa? Sebab manusia ni berbeza-beza keupayaan dia. Kan mana ada. Sebab itu kita kata berdasarkan kemampuan kita. Kalau kita baca, maksudnya asalkan tidak terkeluar daripada makhraj huruf atau sedikit tak tepat makhraj huruf tu, kalau dah ada bunyi huruf tu pun dah boleh dah. Yang penting jangan sampai tahap mengubah makna, mengubah maksud. Jadi itu kena rujuk kepada guru-guru tajwid. Dan jangan juga sampai kita jangan sampai kita kata sampai tahap kita mengubah makna bacaan Al-Quran itu. Wallahul musta'an. Yang keempat, bid'ah yang keempat yang terjebaknya para pembaca Al-Quran. An-nahyu 'anil qira'ati biluhuni ahli al-fisqi. An-nahyu 'anil qira'ati biluhuni ahli al-fisqi wal fujur. Iaitulah perbuatan membaca Al-Quran dengan luhun, yakni lenggok ahli fasik dan pelaku maksiat. Ini larangan membaca Al-Quran dengan lagu ataupun lenggok irama orang-orang fasik dan ahli-ahli maksiat. Wal Ibnul Kayyal ad-Dimashqi ataupun Ibnul Kayyal ad-Dimashqi, mutawaffa sanah, yang wafat pada tahun 929 Hijrah. Beliau ada risalah, kata Syekh Bakr,
iaitulah Al-Anjamuz Zawahir fi taharimil qira'ati biluhuni ahli al-fisq wal kaba'ir. Iaitulah apa? Risalah yang menjelaskan tentang pengharaman bacaan dengan lenggok ataupun lagu ahli al-fisq wal kaba'ir. Yang ini pelaku dosa besar dan ahli maksiat. Contohnya macam apa? Macam baca Quran dengan irama rock. Tak boleh lah. Jelas lah ahlul fisq wal ma'asi wal kaba'ir. Tu jelas lah kan? Ataupun bacaan Quran dengan nada Bollywood. Ahlul fisq wal kaba'ir. Kena tengok lah, adakah orang Bollywood tu orang beriman? Tidak. Orang Bollywood ni ahlul fisq wal fujur wal kaba'ir. Ahli maksiat, pelaku pemaksiatan. Dan juga menggunakan lenggok-lenggok nyanyian yang base pada irama-irama muzik yang kebiasaan menjadi budaya ahli maksiat. Sebab itu yang dimaksudkan dengan larangan. Baik. Yang kelima, qira'atul angham wat tamtit wa rubbama dakhiluha raqdun wa rakulun ay darbul bil qadamain wa lihadha sumiyat qira'at at-tarqis. Baik. Membaca dengan bacaan angham, ini nagam wat tamtit, iaitulah apa, dengan kita kata dengan rentak-rentak yang tertentu, iaitu dengan apa, sehingga apa, darbil bil qadamain, dengan apa, maksudnya sampai baca tu sampai bergoyang kaki-kaki tu, itu dinamakan qira'atut tarqis. Maksudnya sampai macam menari-nari lah, macam tu lebih kurang. Kata Syekh, wa kuntu azunnuha mimman qarada. Aku sangka bid'ah yang ni dah pupus. Lakinni syahidtuha lada ba'di turuqiyah. Tapi aku menyaksikan perbuatan bid'ah ini pada sebahagian pengamal-pengamal tarikat. Fi sahati Masjidil Husain di Misra. Yang aku lihat di lapangan Masjid Husain di Mesir pada tahun 1391 Hijrah. Wa hum fi ghayati min al-istighraq والاغترار مشاهدة الناس لهم فلما نصحت أحدهم وجدته في غاية من الجهل والانصراف عن النصح. Maksudnya Syekh jumpa ada orang yang baca Quran ni, maksudnya dengan lagu-lagu, dengan ghanam, dengan apa kita kata apa, dengan nagam, maksudnya dengan rentak-rentak yang tertentu, dengan maksudnya dengan bergoyang-goyang. Syekh kata aku lihat banyak berlaku pada ahli tarikat sufi. Yang mereka pernah aku tengok baca di Masjid Al-Husain pada tahun 1391 Hijrah. Masjid Al-Husain di Mesir. Kemudian bila Syekh tengok tu, mereka terpedaya dengan orang semua tengok hebatlah, sedap dan sebagainya. Bila Syekh kata aku nasihat, aku mendapati mereka ni sangat-sangat jahil dan berpaling daripada nasihat. Baik, yang ni wallahu ta'ala alam. Masih ada ke tak, boleh tengok. Rasanya ada lagi kan? Ada lagi ya, mestilah zaman Syekh pun ada, zaman kita ni lagi banyak lah kan. Yang keenam, at-talhinu fil qira'ah, talhinul ghina wasya'r. Iaitulah melagukan Quran, melagukan bacaan dengan lagu dalam qiraah ini, dengan lagu nyanyian dan juga syair. Lagu-lagu nyanyian dan syair. Wa huwa musqitun li adalah, dan dia menggugurkan keadilan seseorang. Wa min asbabi raddi syahadah, dan dia termasuk sebab boleh ditolaknya penyaksian seseorang. Qada'an, maksudnya dari sudut apa, nak menetapkan hukum, sesuatu hukum, maksudnya di mahkamah boleh ditolak syahadah dia. Wa kana awwalu huduth hadhihi al-bid'ah fil qarn ar-rabi' ala aidi al-mawali. So Syekh sebut asalnya bacaan dengan lagu-lagu ghina, nyanyian dan juga syair, dengan rentak syair ini, ianya mula muncul bid'ah ini pada kurun yang ke-14, iaitulah melalui mawali, maula-maula, iaitu mereka yang telah dibebaskan di kalangan hamba-hamba yang menjadi mawali. Baik, wa min aghladi al-bid'ah fi hadha takallam da'watu ilhadiyah ila qira'ati al-Quran ala iqa'ati al-aghani mashhubati bil alati wal mazamir. So ini paling banyak berlaku. Termasuklah bid'ah yang paling dahsyat sekali, kata Syekh, dalam hal ini, dalam isu ni, iaitulah apabila penyeru dakwah ilhad, iaitulah ilhad ini merujuk kepada mereka yang berpaling daripada syariat Allah, menentang syariat Allah, yang mereka membacakan Al-Quran, lalu mereka membaca diiringi dengan iqa'atil aghani, diiringi dengan rentak-rentak muzik, mashubatun bil alati wal mazamir,
dan diiringi lagi dengan alat-alat muzik, alat-alat muzik. Dan ini bid'ah yang aghlazul bid'ah, kata Syekh, iaitu bid'ah yang paling dahsyat dosanya, yang paling dahsyat dosanya. Dan ini dinukilkan dari siapa? Dari Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam Talbis Iblis. Talbis Iblis. Maksudnya ini termasuk daripada bid'ah yang paling dahsyat. Membaca Al-Quran dengan rentak-rentak irama muzik, lalu diiringi pula dengan alat-alat muzik. Sekarang kita tak nampak macam tu sangat, kita tak nampak jelas, tapi ada sedikit tasyabuh ketika persembahan. Selalunya bila ada persembahan dakwah dan sebagainya, mereka akan pasang Al-Quran, kemudian bila dibacakan ayat Quran tu, mereka akan letakkan mereka akan iringkan dengan irama ataupun lagu-lagu latar belakang, background music. So dia ada background music pula. So Al-Quran tu dia kena ada background music, baru zauq, baru dapat rasa. Ini adalah bid'ah yang paling nyata sekali, yang paling dahsyat berlaku pada zaman Syekh dan zaman kita. Sebab itu dikatakan bid'ahul qurra al-qadimah wal mu'asirah, yang berlaku dulu dan sekarang. Sekarang ni lagi dahsyat, kita tengok macam-macam bentuk. Quran dilagukan dengan muzik dan disertakan dengan alat muzik pula. Maksudnya dibacakan Al-Quran surah Al-Fatihah misalnya, dibacakan terjemahan, kemudian diletakkan muzik. Ataupun Al-Quran itu sendiri diletakkan alat-alat muzik, diiringi dengan alat-alat muzik, kononnya atas dasar untuk taksir, untuk memberi pengaruh, kononnya untuk sebagai satu bentuk persembahan. Ini adalah perbuatan orang yang jahil tentang Al-Quran. Tapi ustaz, ramai orang buat, tak kira ramai orang buat ke, ustaz kata boleh ke, tetap bid'ah. Sebab apa? Kenapa dia bid'ah? Kerana tidak berlaku pada zaman sahabat Nabi SAW. Kemudian kerana dia telah menganggap bahawasanya Al-Quran ini masih tak cukup. Bacaan Al-Quran maksudnya dia masih lagi ada syak wa sangka terhadap Al-Quran. Maksudnya dia masih lagi ada skeptikal dengan Al-Quran, iaitu kalamullah. Sedangkan kalamullah inilah yang memberi kesan kepada hati manusia, kerana dia kalamullah. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Al-Quran ni Allah kata, kalau turun ke atas bukit akan pecah bukit sebab takut ke Allah. Itu kesan Al-Quran. Maksudnya kalau Al-Quran ni masuk ke dalam hati orang-orang beriman, dia akan apa? Hati mereka akan lembut, hati mereka akan menjadi lembut, akan terkesan, akan terpengaruh. Tetapi dia tak yakin dengan Al-Quran. Dia dan orang-orang yang seangkatan dengannya, dia kata apa? Tak boleh. Kalau kita baca Quran saja orang tak suka. Jadi kita tak menarik. Kita kena letakkan muzik-muzik, background muzik untuk bagi sedap sikit. Dan ini berlaku pada Quran, berlaku juga pada hadis. Ini bid'ah. Ini bid'ah. Maksudnya berlaku pada Quran, berlaku juga pada hadis. Sampai ada yang lagukan hadis, ada juga yang menyampaikan Al-Quran kononnya atas dasar persembahan, kemudian diiringi dengan background music. Jadi ini adalah bid'ah aghlazul bid'ah. Pelakunya adalah berdosa. Dan kita kata dibimbangi akan turun kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan rahmat. Orang disangka dibuat benda tu akan turun malaikat rahmat. Tidak. Bila ada maksiat, ada kemungkaran, maka apa? Tidak turun rahmat, tetapi akan turun azab, kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dia akan terus berterusan dengan kemaksiatan tersebut dan dia tak menerima nasihat, itu juga bentuk azab. Dia tak ada dengar, dia kata ni syadid. Dia kata ustaz yang kata muzik haram ni syadid. Ini juga antara bentuk pemalingan hatinya daripada kebenaran. Dia mula dah menghukum orang yang nasihat dia. Kan? Dia duk kata jangan kita hukum orang, dia yang duk hukum orang tu. Dia kata ustaz ni syadid lah, muzik pun haram. Kan ada pandangan ustaz yang lebih, siapa yang mengatakan muzik halal? Hakikatnya dia tidak faham hadis-hadis Nabi SAW. Dia tak faham betul-betul apa yang nas-nas hadis-hadis Nabi SAW yang mengharamkan, dan juga ijma' ulama' yang dinukilkan oleh para ulama' berkenaan dengan pengharaman alat-alat muzik. Kita kena sampaikan, kerana apa? Kerana benda ini adalah amanah ilmu. Baik.
untuk pengetahuan, antara ana tunjuk satu buku tadi. Antara buku yang boleh dirujuk dalam isu berkenaan dengan nyanyian ni ataupun muzik ni, buku yang terbaik adalah buku yang dikarang oleh Al-Akh Al-Fadil Al-Ustaz Izzat Qutawi, iaitulah yang berjudul Seruling Syaitan, yang beliau tulis. Beliau membantah pendapat-pendapat yang menghalalkan muzik dengan tuntas, dengan kaedah usulul fiqh, dengan perbahasannya yang anda kirakan sebagai cukup bagi untuk sebagai rujukan mereka yang tidak tahu membaca bahasa Arab, adalah untuk cukup untuk merujuk kitab beliau. Adapun kitab-kitab dalam bahasa Arab banyaklah, antaranya Ar-Raddu 'ala Al-Jadi' ataupun Al-Qardawi dan sebagainya berkenaan dengan isu berkenaan dengan perbahasan muzik. Memanglah isu ni memang menjadi perbahasan, tetapi kita kena jelaskan kebenaran. Kita kena jelaskan apa yang bertepatan dengan ijma' ulama'. Bukan kita berpaling daripada ijma' ulama', kita membawa pendapat baharu yang tidak disandarkan kepada ijma' ulama'. Baik, yang bercanggah dengan ijma' ulama'. Ijma' 4 mazhab. Dan kita bermudah-mudah pula, kita bermudah-mudah tatabbu' zallat, ataupun kita mencari ketergelinciran ulama' untuk kita ikut dan kita dendangkan sebagai satu pendapat pula. Wallahul musta'an. Sebab itu kata Syekh di sini, min aghladzil bid'ah fi hadha, dia termasuk daripada bid'ah yang paling dahsyat sekali, iaitu apa? Membaca Al-Quran ala iqa'atil aghani, membaca Al-Quran menurut irama-irama muzik, nyanyian, disertakan pula dengan apa? Dengan alat-alat muzik. Ustaz Yunus pernah cerita ada orang baca macam mana? Baca Quran dengan lagu cindai ke apa? Dibuat baca Quran tu dengan lagu cindai. Ini termasuk. Lagu cindai tu lagu fasik. Bukan ma'ruf, bukan maksudnya lagu di kalangan ahlul fisq wal kaba'ir kan. Bukan ma'ruf maksudnya datang kemudian. Ataupun Bollywood lagi jelas. Siapa boleh kata Bollywood tu orang beriman, yang menari-nari nampak pusat apa semua, yang membuka aurat, yang ada lagi kesyirikan dalam nyanyian mereka itu. Belum lagi kita bahaskan 7 not muzik yang ada dalam semua irama-irama Bollywood. Asalnya datang daripada kitab salah satu kitab penting dalam agama Hindu, yang mana 7 irama tu takkan lari daripada kitab agama Hindu tersebut. Tiba-tiba kita jadikan bacaan Quran dengan rentak Bollywood, maka itu sudah tentulah perkara yang sangat mungkar dan sangat batin, yang kita wajib sebutkan. Dan sesiapa yang telah terjebak dahulu, maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah. Innallaha tawwaban rahim. Allah itu Maha menerima taubat, dan hendaklah dia menjelaskan kesalahannya yang telah lalu. Baik, supaya orang tidak terkeliru, anggap sebab apa ustaz buat kan. Jadi kena bertaubat. Kerana benda tu adalah benda yang jelas, maksiat dan juga bid'ah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Jawzi rahimahullah, dinukilkan oleh Syekh Bakar dalam kitab ini. Baik, ana rasa cukup setakat itu. InsyaAllah kita sambung pada sesi yang ketiga, membahaskan tentang bid'ah pembaca Al-Quran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.